Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Suarin Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 22 Januari 2024. Kerajaan Persekutuan dan Negeri perlu mengadakan perbincangan bersama bagi menyelesaikan isu bekalan air di negeri ini. Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata hubungan erat antara kedua-dua kerajaan penting untuk melaksanakan projek tanpa wujud isu desentralisasi sekaligus memastikan sebarang keputusan dan tindakan dapat dilaksana segera. Datuk Masidi turut berharap peruntukan untuk menyelesaikan isu bekalan air Sabah dapat disegerakan demi kesejahteraan rakyat. Saya ucapkan terima kasih kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah kerana melawat projek air ini dengan harapan dia memahami situasi yang sebenar. Cuma ada beberapa masalah-masalah teknikal yang melibatkan agensi-agensi kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri yang perlu kita selesaikan. Dan ini pun kita sudah kenal pasti. Datuk Masidi ditemui pemberita RTM selepas pertandingan seni suara penginatan talent akhir 2023 anjuran Biro Kebudayaan Gagasan Rakyat Sabah bahagian penginatan. Beliau yakin usaha Kerajaan Persekutuan turun padang menyaksikan situasi sebenar masalah yang dihadapi rakyat, memberi gambaran jelas seterusnya dapat mencari jalan penyelesaian yang tepat. Jabatan Pendidikan di daerah Tawau diminta memberikan maklumat berkaitan isu pemilikan tanah melibatkan sekolah yang tidak mempunyai geran tanah atau tanah yang belum diserah kepada kementerian melalui Pesuruhjaya Tanah Persekutuan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata kerajaan memandang serius perkara itu dan maklumat berkaitan tanah itu akan dibawa ke peringkat lebih tinggi bagi menyelesaikan masalah pemilikan berkenaan. Jelas Datuk Nizam, ini penting bagi mengelak pembangunan pendidikan terbantut. Saya telah meminta Jabatan Pendidikan khususnya di Tawau ini agar dapat memberikan saya maklumat berkaitan supaya saya selaku pembantu menteri kepada Ketua Menteri dan juga portfolio saya ialah berkaitan tentang tanah dapat membawa perkara ini ke peringkat yang atas supaya isu-isu berkenaan dapat kita selesaikan dan masalah pemilikan tanah ini dapat kita laksanakan dengan cepat. Datuk Nizam yang juga adun apas bagi mengulas masalah yang dihadapi Pejabat Pendidikan Daerah Tawau. Terdahulu ketika berucap merasmikan Majlis Makan Malam Prasekolah Tawau, beliau berkata pembangunan modal insan secara holistik melalui sistem pendidikan yang baik berupaya merangsang serta mencipta kejayaan negara di persada dunia. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR RTM Sabah dengan Tabung Haji TH Sabah menyantuni penduduk di Kampung Rizab Lembanga Apin-Apin Keningau mendapat sambutan menggalakkan. Sebanyak 100 bantuan bakul makanan disampaikan kepada golongan kurang berkemampuan selain sumbangan wang tunai kepada golongan asnaf dan warga emas pada program tersebut. Turut disampaikan sumbangan kewangan berjumlah RM2,500 kepada Sri Tafiz Nur Ikhwan Keningau. Dengan program CSR begini ni, kalau kita jalan solo, tak mungkin akan berjaya. Bila kita berjalan berkolaborasi bersama dengan agensi lain, khususnya macam RTM, saya yakin dia punya aura tu, dia punya kemeriahan itu cukup luar biasa. Alhamdulillah dengan sambutan yang kita terima pada hari ini, dengan kita dapat lihat sendiri orang ramai dari golongan daripada kalangan penduduk setempat dan juga yang sekitar turut sama-sama menjayakan program ini dengan baik. Alhamdulillah. Dan sangat-sangat berterima kasih kepada pihak RTM dan juga Tabung Haji yang telah menyumbangkan sedikit di madrasah inilah dan bolehlah digunakan untuk keperluan pelajar-pelajar. Dalam program CSR itu, Jabatan Perangkaan Keningau turut membuka kaunter pendaftaran sistem pangkalan data utama padu untuk memberi kefahaman secara bersemuka kepada penduduk selain membantu mereka mendaftar dalam sistem tersebut. Sementara itu, lebih 2,000 orang masyarakat Sandakan hadir memeriahkan konsert I Sing Nien IFM yang julung kali diadakan di daerah tersebut. Menurut penyampai radio IFM, Chia Jin Seng, konsert berkenaan diadakan bagi memberi peluang kepada masyarakat Sandakan beramah mesra dengan para penyampai radio IFM.
Chia berkata konsert ini juga antara pendekatan stesen IFM untuk sentiasa kekal relevan dalam memberikan hiburan dan maklumat secara terus kepada pendengar. Tiap tahun kita cuba untuk dekat dengan pendengar-pendengar IFM dengan memberikan persembahan bukan saja dari segi Tahun Baru Cina tapi juga bawakan artis-artis tempatan untuk membuat persembahan lah. Harap untuk menghiburkan bukan saja pendengar tapi juga kawan-kawan, rakan-rakan ataupun penonton RTM. Chia atau lebih dikenali dalam siaran IFM sebagai JC berharap agar seluruh pendengar siaran radio RTM khususnya IFM terus menyokong selain memberikan maklum balas, pandangan dan idea agar dapat memberikan program lebih menarik pada masa hadapan. Sebanyak 39 persatuan tarian singa daerah Sandakan menerima sumbangan kepala singa daripada kerajaan negeri sempena perayaan Tahun Baru Cina tahun ini. Adun Karamunting Datuk George Hugh Boon Zain berkata sumbangan itu bukti kerajaan negeri prihatin dan mengutamakan kebersamaan, keharmonian dan perpaduan rakyat tanpa mengira perbezaan latar belakang, agama dan bangsa. Datuk George ditemui media sempena Majlis Titik Mata Persatuan Tarian Singa Daerah Sandakan. Ini merupakan satu pimpinan yang kita kira suku kaum ataupun sayang kepada semua rakyat di Sabah. Okey, jadi ini kita nampak harmoni lah. Walaupun Ketua Menteri kita bukan Tionghoa tetapi sayang juga budaya Tionghoa, hormat menghormati lah. Jadi ini saya rasa amat gembira lah. Majlis menitik mata replika kepala singa ini adalah pembuka tirai bermulanya aktiviti persembahan tarian singa menjelang perayaan besar masyarakat Tionghoa Februari depan. Generasi muda perlu didedahkan dengan budaya hormat menghormati, sopan santun dan berbudi bahasa agar menjadi bangsa yang bertamadun. Pengurusi Parti Harapan Rakyat Sabah PHRS Tan Sri Liu Yun Fa berkata, kemajuan sesebuah bangsa bukan hanya terletak pada tahap potensi diri, sebaliknya perlu dilengkapi dengan adab dan keperbadian tinggi. Tan Sri Liu berkata dewasa ini generasi muda semakin terhakis budi bahasanya apabila mudah memuat naik sesuatu perkara di laman sosial tanpa memikirkan kesan jangka panjang. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas program turun padang PHRS di Tawau. Mengenai program ini, Tan Sri Liu berkata, selain menyantuni golongan yang memerlukan, ia juga mengajak golongan muda untuk mengamalkan pepatah yang tua dihormati, yang muda disayangi. Jadi saya minta tolonglah. Kerana dalam kehidupan kita ini, semua kalau kita berduit dan berkuasa, kita boleh tukar dan ganti. Ibu dan bapa ini adalah satu-satunya walaupun kita macam mana power kuasanya, tidak dapat tukar dan ganti. Lebih 300 peserta menyertai Virtual Run Scout KK Free Palestine anjuran bersama pengakap Sabah, Aiguru Sabah dan Gabungan Solidariti Pembebasan Palestin GSPP Sabah. Ketua Pesuruhjaya Pengakap Sabah Jamaluddin Jamal Jinal berkata, program larian maya itu bagi memupuk kesedaran masyarakat terhadap ancaman dan keganasan kepada rakyat Palestin selain melahirkan peserta yang mempunyai tahap kecergasan pemikiran tinggi. Jamaluddin ditemui pemberita RTM selepas penutupan Virtual Run Free Palestine di Kota Kinabalu. Kita akan bercadangkan untuk mengada di semua bahagian sebab di Sabah ini kita ada 6 bahagian kan, dan kita berharap nanti usaha kita ini akan mendapat sambutan daripada warga pengakap kita di Sabah. Sementara itu, Pesuruhjaya Pengakap Daerah Kota Kinabalu, Datin Sri Sharifah Azlina Said Abdul berkata, program seumpama dapat memberi kesedaran mengenai keamanan kepada semua ahli pengakap di Sabah. Hasil kutipan yang diperoleh daripada program Virtual Run yang berlangsung sejak 16 hingga 31 Disember tahun lepas disumbangkan kepada Gabungan Solidariti Pembebasan Palestin GSPP untuk disampaikan kepada masyarakat Palestin. Sekian Berita Pagi Sabah untuk kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Saya Suaran Shah dari Sungai hingga ke Segara, Palestin pasti merdeka.